Okay, baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekiranya anak-anak pelajar ada persebaran persoalan dan sebagainya, boleh terus type lah, type ke apa ke, ataupun kemudian boleh message cikgu ke. Hari ni kita nak tengok sumber semula jadi di Malaysia. Kalau ikutkan kita dah selesai bab 6, cuma kita nak kena revision semula, ulang kaji. Baik, untuk bab 6 ni sepintas lalunya kita akan lihat apa itu sumber semula jadi di Malaysia. Yang kedua, kita akan melihat taburan sumber, boleh baharu dan sumber tidak boleh diperbaharui. Yang ketiga, kita melihat sumber boleh baharu dan sumber tidak boleh baharu. Kalau yang nombor 2 tu taburan, makna kawasan-kawasan di mana sumber tersebut ada. Okay, yang ketiga ni kita akan kenal pasti jenis-jenis sumber lebih terperinci. Okey, dan oleh last sekali berkaitan dengan kepentingan sumber semula jadi dalam pembangunan ekonomi di Malaysia. Okey. Jadi 4 topik ini kita akan cuba cover dalam tempoh masa 20 minit macam tu. Okey, kita akan lihat yang pertama 6.1 sumber semula jadi di Malaysia. Kalau kamu ada buku sekarang, buku teks ke ataupun apa saja informasi yang kamu ada, kamu boleh letaklah sebelah kamu untuk sama-sama kita belajarlah. Okey. Baik, yang pertama maksud sumber semula jadi. Okey. Maksud dia merujuk kepada bahan ataupun punca yang terdapat di sekeliling kita, sama ada di permukaan bumi, di dalam bumi ataupun di dalam air. Okey, ada dua sumber, kalau kita nak tahu lebih detail ada dua sumber, sumber boleh baharu dan juga sumber tidak boleh diperbaharui. Okey, apa yang dimaksudkan dengan sumber boleh perbaharui? Sumber yang boleh diperbaharui ni sumber semula jadi yang tidak akan habis. Itu dia punya key point dia. Sumber ini tidak akan habis walaupun diambil dan digunakan secara berterusan. Okey. Jadi sumber ini boleh diperbaharui melalui beberapa kaedah. Okay, sumber boleh baharu ni kita bahagi kepada 4 elemen, 4 jenis sumber boleh baharu. Yang pertama ialah hutan itu sendiri. Kita ada hutan tropika, kita ada hutan pantai, hutan gunung, hutan paya. Okay, manakala di bawah pecahan hutan paya ni kita ada dua, iaitu hutan paya air masin dan juga hutan paya air tawar. Yang kedua kita ada tenaga suria atau sumber suria, iaitu matahari. Okey. Yang ketiga iaitu tanah, yang mana kita ada banyak jenis tanah. Laterite, kita ada laterite, gambut, alluvium, beris dan juga tanah pasir. Manakala kalau kita lihat dari segi sumber air, okey, kita ada air terdiri daripada sungai lah, sungai, paya, laut. Okey. Sumber air tu, air bawah tanah tu air mata air lah. Okey, jap saya admit. Okey, kita ada empangan, kolam dan juga tasik. Okey, ini antara yang kita panggil sebagai sumber boleh baharu. Okey. Kita juga ada sumber alternatif, okey, iaitu sumber tenaga alternatif, iaitu sumber yang berasaskan alam semula jadi, seperti suria, air, angin, kolam, ombak, sisa tumbuhan dan tinja haiwan. Ini semua item-item yang boleh menghasilkan sumber tenaga elektrik. Okey, sumber tenaga ini yang tadi tu tumbuhan tu semua dia bersifat mesra alam. Okey, dan boleh digunakan untuk menggantikan penggunaan bahan aktif fosil seperti minyak, gas dan juga arang batu. Yang ketiga, contoh tenaga alternatif. Kita ada penjenaan kuasa elektrik. Kita ada hidroelektrik, yang tadi tu hidroelektrik, tenaga suria, biomas, ombak, geoterma dan juga angin. Okey. Dekat mana kita boleh tengok sumber-sumber alternatif ni? Okey.
Iaitu sumber tenaga hidro ni contohnya adalah di Empangan Kenyir. Empangan Kenyir ni dekat mana tuan-tuan? Empangan Kenyir dekat mana? Muhammad, kat mana Empangan Kenyir? Dah senyap. Empangan Kenyir kat mana? Ada siapa tahu Empangan Kenyir? Ha? Terengganu. Tak payahlah tutup sound tu, buka je lah. Okey. Kedua, tenaga suria. Okey. Tenaga suria ni dia macam panel lah. Orang letak panel-panel dekat atas bumbung. Kita panggil tu pemasangan panel solar. Okey, pada bumbung bangunan dan juga rumah. Okey. Kita juga ada tenaga biomas. Di Miri dan Sri Aman terletak di negeri mana? Sarawak. Sarawak, betul. Okey. Miri dan Sri Aman, betul Sarawak. Kemudian tenaga angin. Tenaga angin, pulau layang-layang dekat negeri mana? Sabah. Sabah. So pandai semua teks sebelah Okey. Baik. So kita tengok sikit apa yang dimaksudkan dengan biomas dan juga geoterma. Okey, biomas adalah tenaga yang dihasilkan daripada bahan buangan. Okey, organisma hidup yang terdapat di dalam sesuatu ekosistem ataupun kawasan. Okey, itu biomas. Okey, yang kedua geoterma. Okey, tenaga yang dihasilkan atau berpunca daripada haba dalaman bumi. Okey. Apa jenis contoh-contoh kalau geoterma ni dia hasil daripada haba dalaman bumi, apa dia? Apa tu? Tak ada kat situ dia, apa benda agak-agaknya. Kalau dekat kawasan air panas, apa kita panggil tu? Glacier, tahu glacier? Perasan tak nama glacier? Glacier, lepas tu lava gunung berapi. Tu dia haba dalaman bumi lah. Dia ada menghasilkan tenaga yang kita panggil geoterma. Okey, iaitu bahagian sumber boleh baharu. Sumber boleh baharu ni termasuklah sumber tenaga alternatif. Yang kedua adalah berkaitan dengan sumber tidak boleh baharu. Apa yang dimaksudkan dengan sumber tidak boleh berbaharu? Okey. Sumber ni dia sumber semula jadi yang akan habis dan pupus dalam jangka waktu tertentu jika sumber tersebut tidak dikawal dan dirancang dengan sebaiknya. Okey. Sumber ini terdiri daripada sumber mineral, yang diperoleh secara menggali dan melombong permukaan dan kerak bumi. Antaranya adalah petroleum, gas asli. Itu dua yang kita gali daripada dasar laut. Kalau sumber mineral kita ada logam dan juga bukan logam. Kita ada logam dan bukan logam. Jadi kita tengok apakah contoh-contoh bagi sumber mineral logam. Antaranya adalah yang pertama emas. Emas, semua orang suka emas. Perempuan suka emas. Harga dia pun tengah mahal. Kalau nak beli sekarang ni dia sedikitlah rugi tapi kalau kamu ada dulu-dulu ada simpan emas banyak, mak kamu ada ni, kalau jual memang banyak duit. Seterusnya adalah biji timah. Biji timah kita ada biji besi, boksit dan juga kuprum. Kuprum ni kamu biasa dengar kuprum wayar. Kamu buat kajian apa tu kemarahan hidup RBT mungkin ada guna kuprum kamu nak melekat-lekatkan apa tu. Seterusnya kalau kita itu contoh sumber mineral logam. Kalau yang bukan logam, kita ada banyak iaitu batu granit, gas asli, pasir, petroleum, arang batu dan juga kaolin, K-A-O-L-I-N. Kaolin. Jadi kaolin ni kita gunakan untuk membuat barangan tembikar. Dia macam tanah liat sebenarnya ni. Kita buat barangan tembikar. Kalau granit tadi tu kita banyak kegunaan dia kepada industri pembinaan. Kalau gas asli kita fokus kepada industri kimpalan.
Okey, kalau pasir kita guna barangan kaca, kita buat barangan kaca. Petroleum dah tentulah bahan bakar. Kemudian arang batu kita nak melebur besi. Dan kaolin tadi barangan tembikar lah. Sekejap nak type message jap. Ada lagi yang bermasuk? Mana kawan-kawan lain? Tidur Okay, tak apa. Ada yang hari ni dia datang ambil barang, dia dah beritahu saya. Kalau ada lain-lain kawan mana tahu kan dia dapat hadiah hari ni datang ambil barang. Yang lain semua dah ambil barang Belum. Belum. Bila nak ambil tu? Belum. Belum. Minggu depan. Minggu depan. Oh, banat lain Banat lain Oh, okey tak apa sebab nampak je banat datang semalam. Okey, tak apa. Baik. Seterusnya kita lihat taburan dia. Taburan ni kita kena lihat betul-betul dan taburan ni juga ada masalah ketika kamu jawab kuis hari tu, ada tempat-tempat yang kamu tersilap letak dan sebagainya. Okey, jadi memang kalau buku latihan tu dia punya berbeza sikit lah daripada buku teks. Jadi orang kata kamu beri perhatian kepada buku teks untuk menentukan kawasan jajahan bagi sumber-sumber semula jadi yang ada tadi lah. Contohnya air iaitu empangan hidroelektrik. Kalau di peringkat kalau kita lihatlah berkaitan dengan air atau empangan ni di Malaysia kita kalau dalam buku teks tu kita ada 12 empangan. Sebenarnya setahu saya banyak lagi empangan cuma itu kecil-kecil. Yang ini empangan yang besar yang memang orang kata menjana air yang sangat banyak lah dan menghasilkan tenaga elektrik yang sangat banyak untuk kegunaan domestik lah dalam negara kita sendiri. Okey, kita tak dapat nak memberi kepada nak ekspor tenaga sebab dalam negara pun tak cukup tenaga sebenarnya. Okey, kalau kita lihat kalau siapa ada buku teks kamu boleh rujuk muka surat 104. Okey. Baik, untuk kawasan-kawasan di empangan yang ada di Malaysia ni, kalau ada siapa boleh bagi tahu nama-nama empangan yang ada? Satu empangan apa yang ada? Siapa ada buku teks? Ada buku teks pun buku apalah yang ada yang boleh tengok? Saya. Empangan apa? Empangan bersiap. Bersia, okey, empangan bersia. Selain tu empangan temenggu. Okey. Kenyir dekat mana? Terengganu. Okey. Batang Ai ni dekat Sarawak. Empangan Bakun pun Sarawak. Empangan Murum juga di Sarawak. Empangan Tenom Pangi di Sabah. Okey, kita ada Pergau, kita ada Kenering, kita ada Cendro. Empangan Sungai Piah bawah, empangan Sungai Piah atas. Dahsyatlah nama-nama dia kan. At least kalau kamu nak menjadi seorang ahli geografi yang banyak terlibat dalam kajian empangan dan sebagainya, kamu kena hafal lah semua nama-nama tempat empangan ni. Okay, dalam buku teks tu juga dia ada menunjukkan kamu contoh-contoh ataupun gambar-gambar empangan yang ada di Malaysia. Okay, kalau kamu tak dapat nak tengok sekarang, kamu boleh pergi ke JC, okay, Google Classroom, kamu boleh tengok buku teks digital yang cikgu dah pernah upload hari tu, boleh juga semak lah. Okey. Baik, seterusnya empangan selesai. Empangan kalau nak tahu dia memang buat untuk bina kawasan yang penahan air lah, aliran air. Okey, jadi disebabkan menahan aliran air tu tersekat, jadi dia buka lorong-lorong di empangan tersebut untuk menggerakkan turbin. Okey, turbin itulah nanti yang akan menghasilkan atau menghasilkan menjana tenaga elektrik. Okey. Jadi sekarang pun orang cerita pasal harga elektrik naik-naik, tapi redha dan pasrah, bayar je lah kita dah guna. Okey, kalau siapa nak komplain lah, tak ada masalah. Okey. Baik, seterusnya sumber semula jadi boleh baharu. Kita lihat bahagian hutan. Okey, hutan kita ada banyak, kita ada 5 jenis hutan. Hutan hujan tropika, hutan paya air tawar, air masin, hutan pantai, hutan gunung, dan kita pernah membincangkan
bab hutan-hutan ni pada kelas yang sebelum ini. Okey, jadi kita tak nak pergi terlalu detail sebab kamu masih lagi boleh baca buku teks. Okey, kita apa-apa hal kita refer kepada buku teks yang merupakan pedoman ataupun rujukan utama kamu nak belajar. Okey, jadi kita ada sini kalau kita nak tahu pun lokasi lah. Sebenarnya lokasi dia banyak. Okey, setiap hutan hujan yang Allah jadikan dia banyak tempat. Okey, hutan tropika ke, air tawar ke, dia ada kawasan kadang-kadang dia macam dekat-dekat kawasan tersebut dan banyak di seluruh Malaysia lah. Mana bukan maksudnya Allah jadikan hutan air masin ni dekat Perlis sahaja contohnya, tak ada. Boleh kata semua tempat ada hutan paya, cuma dia lokasi besar, terkenal ataupun tidak lah. Sebab kita yakin dan percaya bahawa habitat ni, haiwan-haiwan ni dia ada di semua kawasan. Jadi orang kata dan haiwan ni dia perlukan kepada kita sebagai seorang insan untuk makan dia balik. Okey, macam ikan, macam kijang, pelanduk yang hidup bersepar-separ dan sebagainya. Maknanya semua haiwan ni ada di sekitar Malaysia. Flora dan fauna ni ada. Jadi kita di hutan-hutan paya pun ada jenis ikan-ikan tertentu. Jadi ikan tersebutlah menjadi sumber protein kepada kita semua. Okey. Seterusnya sumber hutan. Okey, sumber hutan kita percaya setiap hutan ni mempunyai tumbuhan-tumbuhan yang khusus. Okey. Contohnya hutan hujan tropika kita ada pokok cengal, meranti, merbau. Okey, kalau hutan air tawar kita ada pokok palma, keladi air, meranti jaya, ada juga haiwan seperti ikan-ikan ular, buaya banyak dekat hutan paya air tawar. Jadi jangan kamu suka sangat main dekat hutan air tawar. Kat situ ada buaya. Okey. Kalau air masin ni sekarang buaya pun terlepas dekat hutan hujan. Hutan paya air masin pun ada buaya. So hati-hati. Hutan pantai kita ada pokok tapak kuda, mengkuang laut. Okey, kalau kita untuk haiwan yang ada dekat hutan pantai ni kita ada ular, ketam, siput, serangga. Kalau hutan gunung, okey, yang bertanah laterite, okey, kita ada Gunung Kinabalu. Contoh kawasan-kawasan lokasi yang ada hutan gunung ni. Yang tanah laterite, kita ada pokok apa? Pokok yang paling popular dekat Gunung Kinabalu adalah pokok bunga apa? Rafflesia. Rafflesia. Kalau tak ada Rafflesia, dia ada periuk kera, pokok renek, paku pakis. Kalau haiwan yang ada, kita ada harimau dahan, siamang. Banyak. Seronoklah hidup dekat hutan gunung ni kan. Tapi itulah bonek nak manjat kan, nak mendaki dia penat. Okey. Kita lihat pula taburan sumber semula jadi tidak boleh diperbaharui, iaitu bahagian sumber mineral. Merujuk kepada buku teks muka surat 108. Okey, kita boleh lihat di situ kita ada jenis sumber dia petroleum, gas asli, emas, arang batu. Okey, kita ada lokasi-lokasi tertentu dan juga kegunaan-kegunaan tertentu. Okey, baik kalau petroleum tu banyaklah terdapat di Kelantan, di Terengganu, luar pesisir pantai Sabah, luar pesisir pantai Sarawak. Kawasan ni semua kawasan sumber petroleum. Okey. Dan apa kegunaan dia dah tentulah untuk menjana tenaga elektrik, okey, bahan api kenderaan, okey, industri petrokimia dan juga bahan bakar. Okey. Yang kedua berkaitan dengan gas asli yang mana lokasinya adalah luar pesisir pantai Kelantan dan Terengganu. Okay, luar pesisir Sabah dan Sarawak. Dia tak jauh beza lah. Petroleum dengan gas asli ni hampir sama kawasannya. Sebab di situ dia jumpa petroleum, di situlah sebenarnya yang dia keluar tu adalah gas asli. Dia tarik kalau sedut tu gas asli. Kemudian dia tapis. Jadi setiap tapisan tu ada kegunaan dia masing-masing. Okay, kalau kita nak tahu gas asli ni adalah tar. Yang kalau kamu tengok yang sisa yang last kali tar tu, yang dia buat jalan tu adalah sisa yang terakhir. Itulah dia yang hitam bukat tu. Yang bila dia tapis tu, yang paling ringan tu lah yang kita boleh kita panggil sebagai RON lah. Okey, RON untuk orang isi minyak kereta. Tu yang paling ringan tu yang boleh. Kalau yang paling ringan lagi, tu yang terbang tu, kapal terbang. Kalau kapal terbang pakai minyak tar, minyak gas asli tak terbang namanya. Okey, seterusnya emas.
Untuk emas kita ada di Raut Pahang, Kuala Lipis, okey, Bau, Sarawak dan juga sekitar Rusila, Terengganu. Rusila. Kalau emas ni kegunaannya dia adalah buat jongkong emas dan juga barangan kemas. Okey, manakala yang terakhir arang batu, kita ada Selipopon, okey, Sabah, Bintulu, Mukah, Balinggian, okey, di Sarawak. Okey, jadi apa kegunaan dia? Menjana tenaga elektrik dan juga melebur besi. Sekejap cikgu nak snap gambar kehadiran dulu. 10 orang je datang hari ni. Apa, syukur. Okey. Baik, kepentingan sumber. Kepentingan sumber semula jadi dalam pembangunan ekonomi. Okey, semua sumber-sumber yang saya sebut tadi, sumber boleh baharu, sumber tidak boleh diperbaharui. Okey, sumber tenaga alternatif, di bawah sumber boleh baharu tu ada sumber tenaga alternatif. Semuanya ada kegunaan masing-masing. Okey, ada kegunaan masing-masing. Jadi apa kepentingan dia? Kepentingan dia yang pertama adalah sebagai sumber bahan mentah. Okey, sebab kita perlukan petroleum, bahan mentah tadi, pasir, semua untuk gunakan. Kita nak guna untuk pergerakan pengangkutan, kita nak guna pasir untuk pembinaan, kita perlukan kayu balak untuk buat perabot, kraftangan dan sebagainya. Kita ada hasil hutan seperti rotan, kita nak buat kraftangan, kita nak jual, kita nak ekspor. Okey. Jadi tu kepentingan dia adalah sumber bahan mentah lah, nak support kepada ekonomi negara. Okey. Yang kedua, menjana pendapatan negara. Okey, bila kita ekspor dan sebagainya, bila kita ekspor, kita guna, kita jadikan bahan ekonomi kita guna, semua akan menjadi duit lah, menghasilkan pendapatan. Jadi negara kita pun perlukan pendapatan, itu sebab kita panggil KDNK, keluaran dalam negara kasar. Jadi petroleum ni merupakan antara barang yang paling penting di Malaysia, yang mana menggerakkan seluruh pengangkutan di Malaysia. Jadi dia merupakan satu bentuk komoditi yang dikehendaki. Kalau tempoh hari kita tahu bahawa harga minyak turun secara mendadak, okey, dengan RM1 lebih sahaja 1 liter, tapi disebabkan PKP orang tak boleh berjalan. Walaupun dia murah tapi orang tak boleh nak guna. Jadi bila pembukaan ekonomi dari semasa ke semasa, tengok harga minyak semakin naik sebab bila orang minta, harga akan naik secara langsung. Itu adalah kaitan ekonomi. Jadi sektor yang melibatkan mentah ni tadi, gas asli, kayu balak, okey. Jadi dia semua memberi pendapatan kepada negara. Yang ketiga adalah pembukaan kawasan baharu. Okey, membangunkan bandar-bandar baharu yang lengkap dengan kemudahan. Okey, setiap kawasan, contoh petroleum gas asli tadi, dia buka satu kawasan, dia jadi sebuah bandar. Di sebuah bandar tersebut dia memiliki kemudahan yang lengkap. Apabila kita buka kawasan untuk bekerja, kita mesti support dengan perumahan, rumah kedai, jalan raya. Benda tu semua saling berkait antara satu sama lain. That's why kita boleh tengok dekat Terengganu, contohnya Kuala Terengganu, di kawasan industri petrokimia tersebut sangat besar, sangat luas, dan kita dah akan dapat lihat kawasan tersebut bila berlaku kebakaran contohnya. Jadi bila kita tengok, kawasan ni membangun, maju dan sebagainya. Begitu juga dengan satu lagi kawasan di sebelah Johor, iaitu Pengerang, yang mana itu adalah kawasan rapid. Saya tak pasti stand word of rapid, R-A-P-I-D. Mungkin kamu boleh sama-sama cari apa maksud rapid tu. Boleh bincangkan juga rapid tu nanti. Okay, itu merupakan kawasan baharu yang dibuka untuk support dan dia memberi pendapatan kepada negara yang sangat banyak. Seterusnya adalah kemajuan infrastruktur. Sudah tentu apabila kita menjumpai sesuatu hasil yang penting, petroleum dan sebagainya, kita perlukan satu infrastruktur yang bagus untuk support. Kalau kita sama juga kalau macam dahulu kala bila ada industri biji timah berkembang pada zaman awal kemerdekaan kita, getah dan sebagainya, sawit. Jadi kalau nak sampai kawasan pedalaman tu, dia menggunakan apa? Peralatan apa dia gunakan? Untuk mengangkut hasil bahan mentah tu, dia gunakan apa? Ada siapa boleh jawab? Hello?
Halo? Halo? Zahir dengar? Dengar cikgu. Apa dia jawapan dia? Sonyap semua. Okey? Kita ada 10 minit saja lagi. Tapi tak apa, kita kena ada 3-4 minit saja. Tak apa, saya sambung. Kemajuan infrastruktur, kita ada jalan raya, pelabuhan, lapangan terbang dan juga landasan kereta api. Yang tadi saya nak masukkan landasan kereta api lah. Okey, yang mana dibina lewat kurun ke-19 untuk mengangkut biji timah. Antaranya adalah kawasan Taiping sehingga ke Kuala Sepetang di Perak. Okey. Maknanya yang saya sebut tadi, pembukaan bandar baru dia mesti support dengan semua kemudahan. Barulah industri itu dapat berkembang. Okey, dan terutamanya bila dia nak eksport lah barang tersebut ke luar negara. Okey, seterusnya akhir sekali dalam perbincangan kepentingan sumber semula jani ini kita lihat adalah peluang pekerjaan. Okey, peluang pekerjaan ini terbuka meliputi banyak sektor, antaranya adalah perkhidmatan, pembuatan, pembinaan, pertanian, pelombongan dan juga pengkuarian. Kuari. Okey, dia nakkan ambil simen, mana dia kena pecahkan, ada gunung yang ada bukit-bukit. Okey, yang dia boleh tarah dan dia proses saya bukit batu kapur lah, yang jenis kapur, batu kapur yang boleh dia buat simen. Okey, jadi simen tu dia bukan jadi sendiri, dia ada benda yang dia terpaksa guna untuk buatkan simen. Okey, jadi semua support kepada perbincangan kita tadi, sumber-sumber tadilah, iaitu kepentingan dia. Jadi saya ulang, apakah kepentingan sumber semula jadi untuk pemulihan ekonomi di Malaysia? Yang pertama adalah sumber bahan mentah, yang kedua adalah menjana pendapatan negara, yang ketiga adalah pembukaan kawasan baharu, yang keempat adalah kemajuan infrastruktur dan yang kelima adalah peluang pekerjaan. Okey. Jadi secara sebelum tu saya sebut sikit berkaitan dengan industri hiliran. Okey, jadi industri hiliran ni adalah industri yang berkembang, okey, daripada penggunaan bahan mentah yang diproses. Okey, bahan tu daripada bahan A tadi, contohnya gas asli tadi tu, hiliran dia adalah petroleum. Jadi petrol. Okey, jadi orang kata dia proses daripada benda yang paling bawah, naik ringan. Dia macam proses kalau kamu buat ujian makmal, pergi makmal kamu buat kajian permeluapan, yang wap-wap yang keluar tu dia akan menjadi satu cecair, yang cecair itulah yang kita panggil yang tinggal tu sisa yang cecair tu yang kita akan guna lah. Okey. Macam you panaskan ubat, wap ke apa ke, kamu boleh tengoklah dalam internet, you boleh search sendiri how to process to make from gas asli kepada petrol. Boleh cari dia punya video tu, insyaAllah boleh lebih faham. Okey, jadi anak-anak insyaAllah secara ringkasnya bab 6 ni yang paling mustahak untuk kamu, bab 6 ini adalah kamu mengetahui lokasi tempat tersebut. Maknanya kalau kita sebut petroleum, di mana tempat yang ada petroleum, gas asli kat mana. Okey, kalau hutan gunung tropika ke, hutan apa ke, kat mana lokasi dia, itu yang kamu perlu tahu. Sebab kalau kita ada ujian pertengahan tahun, tak lama lagi, ujian pertengahan tahun, benda-benda tu semua yang kamu perlu highlightkan. Okey, jadi InsyaAllah dalam masa terdekat, sama ada esok atau lusa, cikgu cuba postkan soalan, mungkin soalan jenis karangan lah kot, esei ke sikit, soalan sikit-sikit yang bersifat pemikiran untuk kamu jawab, dan kamu boleh WhatsApp kepada cikgu ataupun hantar melalui Telegram kepada cikgu lah dalam masa terdekat. Jadi terima kasih kerana sudi bersama pagi ni. Okay, kalau ikut kehadiran ada 11 orang yang hadir insyaAllah. Saya nampak Iman tadi masuk last tadi, tak ada masalah. Okey, insyaAllah mungkin kamu pun ambil masa sebab lepas ni pukul 11 ada kelas yang seterusnya. Okey, jadi terima kasih kerana sudi mendengar. Sekiranya ada sebarang soalan dan sebagainya, kamu boleh kemukakan kepada cikgu. Kalau ada pendapat ke untuk memantapkan kelas ke ataupun apa sahaja idea-idea kamu, boleh bagi pada cikgu. Semoga kita mendapat barakah.
Kalau kamu melakukan perjalanan datang ke sekolah As-Sofa untuk mengambil barang dan sebagainya, hati-hati. Jalan dengan pesan pada mak ayah supaya mandu berhati-hati. Jangan lupa sarapan, kat sekolah tak ada makanan apa semua. InsyaAllah kita jumpa lagi pada episod yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Okey. Jadi sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh left group lah. Left video lah. Terima kasih. Terima kasih cikgu. Nama. Salam cikgu. Salam. Tiga. Ya, ya.